Kata saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada pihak wakil pihak Quorum daripada Puan Sarah kerana sudi menjemput saya untuk join dalam meeting you all. So that supaya saya dapat orang kata maybe berkongsi ilmu sedikit sebanyak untuk orang kata memberi sokongan terhadap perawatan you all lah. Okay. Saya tak pasti kat semua sini masih lagi jadi sebagai pesakit kanser ataupun dah ada yang survivor. Masih pesakit. Masih Ya. pesakit. Ada yang cancer survivor tak? Ada, Penjaga. ada. Okay, so maknanya dalam grup ni ada penjaga, pesakit kanser dan juga caregiver ya. Okay, so apa yang saya cuba cerita pada hari ni, saya cuba cerita secara asas dahulu. So kalau ada pertanyaan lanjut, jangan segan-segan untuk tanyalah. Okay. So seperti yang saya sebenarnya tak apa dengar tadi Puan Sarah bercerita apa yang dia describe pasal saya, tapi saya rasa maybe Puan Sarah ada bagi tahu yang saya ada buat satu grup Telegram untuk pesakit kanser. Okay. So dalam grup Telegram ni biasanya saya akan siapa-siapa yang jadi member dalam tu boleh sentiasa berdiskusi berkenaan dengan diet mereka dan share pengalaman serta juga kalau ada input-input yang saya perlu bagi tahu saya akan bagi tahulah. Tapi secara asasnya untuk pengetahuan semua ya pesakit kanser, caregiver dan juga orang kata survivor, diet untuk pesakit kanser ni sebenarnya dia lebih kepada prinsip high calorie, high protein diet. Okay. Masuk high calorie high protein diet ni maksudnya dia actually kalau kata kita tengok makan orang biasa yang makan tu yang sepinggan makan ikut suku-suku separuh tu, kalau orang untuk pesakit kanser ni sebenarnya dia kena makan lebih lagi. Okay, dia kena makan lebih lagi. Dia tak boleh makan kurang daripada tu. Tapi bila dah beberapa tahun saya berinteraksi dengan pesakit kanser, kita merawat pesakit kanser melalui daripada segi diet kita dapati nak suruh pesakit kanser ni makan ni adalah satunya perkara yang sangat 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 rumit. Okey. Dia sangat rumit sebenarnya. Sebab throughout kita punya experience jumpa pesakit kanser ni kita dapati kebanyakan pesakit kanser ni selalu berada dalam dilema, dan bila berada dalam dilema dia akan orang kata sort of macam panik tau, panik, stres bila dengar dah kena kanser. Okay, macam rasa ada orang baling ataupun letak gunung atas kepala dia, terasa macam kata berat, kita rasa macam apa pepatah tu cakap berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tak seorang pun tahu macam mana orang kata bebanan yang dirasa oleh setiap pesakit kanser. So dan saya tak tahu kenapa tabiat manusia, saya tak pasti lah, tapi terutamanya orang Malaysia, bila dia tahu dia ada kanser ataupun caregiver dia tahu relative dia ada kanser, benda pertama ataupun perkara pertama yang dia akan Google cari dan orang kata seek for advice adalah apa makanan yang sebenarnya dia tak boleh makan bila dia dah kena kanser tu. Which is sebenarnya saya mohon banyak-banyak pada group member dalam ni, kalau kata ada nanti akan berjumpa dengan orang baru ke, kita bukan doa supaya semua orang kena kan, tak, maksudnya kalau kita ada rakan-rakan baru yang mula join kita punya orang kata group cancer, jangan sekali-kali orang kata menggalakkan mereka tanya apa makanan yang tak boleh makan untuk elak supaya daripada kena kanser. Sebenarnya soalan tu tak relevan dah dalam keadaan ini. Sebab kalau kata perhati betul-betul bila kita Google dalam internet makanan-makanan yang dikatakan boleh mencegah kanser, apa semua, perkataan utama dia adalah mencegah. Kena ingat tu betul-betul, mencegah. Mencegah bermaksud belum kena tapi kita ambil langkah untuk prevent, untuk cegah. Itu lain. Bila dah kena kanser, fakta tu dah tak betul. Fakta tu dah tak tepat dan tak boleh diguna pakai sebenarnya. Sebab orang kanser ni bila dia dah ada kanser, diet dia, aim dia adalah nak pastikan makan dengan cukup. Okay. So untuk pengetahuan semua sebenarnya pesakit kanser ni, tak kisahlah kanser apa pun, bila kita buat kajian, kita baca banyak kajian yang dibuat, orang kata kajian klinikal, kita buat kajian
pemerhatian ataupun intervensi ke, apa yang kita dapati, fakta dia adalah kebanyakan pesakit kanser ni sometimes dia tak boleh nak survive throughout the treatment ataupun orang kata apa ni gugur dalam perjuangan disebabkan oleh masalah badan dia tak cukup nutrisi. Bukan sebab kanser tu sendiri pun. Ah, kadang-kadang sebabkan dia terlalu takut nak makan, dia terlalu mengelakkan makanan, terlalu orang kata jadi terlalu berhati-hati sampai tak makan, sampai turun berat badan mendadak. Benda tu sebenarnya tak bagus. So apa yang saya nak simpulkan secara permulaan di sini, dan saya cakap tadi sebenarnya orang sakit kanser ni sepatutnya dia kena makan high calorie high protein diet kan. Tapi because of bila keadaan kanser tu sendiri kadang-kadang ia menyebabkan ataupun kita macam stres ke, kita rasa panik ke, benda tu akan menyebabkan berlakunya keadaan di mana kita jadi tak selera nak makan, jadi takut nak makan. So itu akan menyebabkan kita tak makan secara cukup. Bila tak cukup, badan akan status nutrisi badan akan terjejas. So badan kita tak kuat nak lawan sakit tu. So end up badan makin teruk. Orang kata treatment yang kita terima pun tak orang kata tak berkesan secara optimum. Itu yang akan menyebabkan keadaan kanser tu sebenarnya lagi teruk. Dan jangan sekali-kali nak cari benda yang kena cegah ke, bukan benda makanan yang kena elak ke, cegah ke, tak perlu. Sebab ni macam ayat, maybe orang akan terasa sikit apa yang saya cakap ni, tapi apa yang saya maksudkan adalah bila dah kena kanser, tak perlu sebenarnya nak cari benda yang boleh elak kanser. Tak perlu. Yang penting objektif kita nak makan adalah pastikan badan kita cukup tenaga supaya badan kita mampu terima rawatan kanser yang diberikan dan mampu untuk survive tempoh rawatan itu, jadi kuat untuk orang kata survive dalam apa ni, nak menyihatkan badan lah, nak memulihkan diri tu. Itu yang sepatutnya kena. Dan untuk pesakit macam kata colorectal cancer ke apa ni yang berkaitan dengan rektal ni, sometimes kebanyakan mereka selalu mengalami keadaan kita kata tak cukup nutrien ni lah ataupun malnutrisi. Itu yang sebenarnya akan menyebabkan orang kata risiko untuk orang kata survive tu akan menjadi lebih rendah bila malnutrisi tu berlaku. Okay. So setakat ni boleh faham tak? Boleh faham ke? Sebab tak ada slide ni. Sebab Boleh. Faham. kalau ada terus pertanyaan tanya sebab saya tak pakai slide ni. Apa-apa ni cerita. So objektif macam saya cakap tadi, objektif kita nak pastikan makanan kita yang kita ambil tu cukup memenuhi keperluan tenaga kita. So macam mana kita nak tahu dia boleh penuhi keperluan tenaga? Okey. Sebelum saya cerita pasal tu risiko untuk kena kanser ni sebenarnya ada banyak. Satu disebabkan genetik, satu disebabkan oleh tabiat makan. Bukan makanan tabiat makan. Tabiat makan kita ni terutama yang akan menyebabkan berat badan kita jadi jatuh kepada kita panggil kategori berlebihan berat badan. Itu yang akan meningkatkan risiko kena kanser. Okay, bukan makanan tu sendiri. Lain tabiat makan tu maknanya cara kita makan tak betul. Maybe kita makan banyak makanan yang lemak, yang akan menyebabkan berat badan naik. Itu risiko yang akan meningkatkan kena kanser. Okay? Bukan makanan. Jadi faktor-faktor tu banyak. Lagi satu faktor yang paling kata ketara macam kata processed food. Pengambilan makanan processed food ni, kalau terlalu orang kata kerap, terlalu orang kata macam hari-hari memang akan ambil, itu pun akan berisiko untuk orang kata senang kita nak dapat kanser lah. And then merokok, banyaklah sebenarnya, banyak. Jadi ada faktor-faktor yang kita boleh kawal. Maksudnya kalau macam kata tabiat makan tu kita boleh ubah. Maybe merokok tu kita boleh berhenti. Tapi macam genetik kita tak boleh, orang kata kita tak boleh nak kawal lah benda tu. Kadang-kadang kita dah amalkan semua benda tapi Allah lebih orang kata nak menguji kita. Biasanya kadang-kadang Tuhan kita nak menguji kita. Jadi kadang dia kita tetap juga kena kanser walaupun kita dah amalkan pemakanan sihat ke seimbang ke. Okey. Jadi apa yang saya nak highlightkan selepas ini adalah bila dah kena kanser tu sebenarnya yang paling penting, objektif utama adalah pastikan anda makan cukup. Perkataan dia adalah cukup. Okey. Bila kita kata cukup, macam mana nak tahu? Okey. Kita kena tengok berat badan kita. Okey.
orang orang Malaysia ni ada kurus, ada yang berat badan okey, ada berat badan yang lebih Even kalau kata dia dah kena kanser pun, katalah masa tu dia berat badan berlebihan, semasa proses rawatan ataupun semasa proses dia tahu dapat kanser pun, kita tak akan allow untuk dia turunkan berat badan secara orang kata mendadak, tak bagus. Sebab benda tu maknanya nutrien yang diambil tu tak mencukupi. Apa yang saya boleh kata, macam mana kita nak monitor adalah daripada segi perubahan berat badan. Okey. Contohlah, sebelum sakit katalah berat 70. Okey. Jadi bila kita dah tahu kita dapat kanser, saya faham benda ni apa-apa pun memang akan affected kepada cara pengambilan makan kita apa semua. Kita rasa risau, kita rasa orang kata stres sebenarnya. Kebanyakan pesakit yang saya jumpa sebenarnya dia jadi macam kata dia kadang-kadang tak boleh nak terima hakikat. Okey. Jadi benda ni akan efek kepada pengambilan makanan dia. Jadi kadang tanpa sedar dia punya berat badan turun. Dan even penyakit tu sendiri akan menyebabkan kesan penurunan berat badan tanpa sebab. Okey. So bila berlaku penurunan berat badan secara mendadak, contoh tadi berat 70, tiba-tiba dalam masa 2 minggu turun sampai 10 kilo jadi 60 kilo, itu kita kena bimbang. Itu bermaksud apa yang kita makan tu sebenarnya tak cukup sepanjang apa tu sepanjang minggu tu. Okey. Jadi bila tak cukup, nutrisi akan terganggu. Kita maybe tak nampak dalam tempoh masa terdekat, tapi dalam jangka masa panjang badan akan orang kata present dengan simptom-simptom macam letih, lesu, even tak terima, tak buat apa ni treatment pun dah rasa begitu. Itu bermaksud macam badan kita memang tengah tak cukup, orang kata energi tak cukup, nutrien yang diperlukan oleh tubuh. So, macam mana nak tahu cukup tak cukup tu, monitor berat. Penurunan, kalau untuk orang yang lebih berat badan, biasa penurunan berat badan yang bagus adalah tak lebih 4 kilo sebulan. Itu pun dah maksimum. Tapi kalau kata untuk orang yang normal berat badan dia, cuba maintain. Dan kalau orang yang berat badan dia tak cukup, maksudnya kurus, dia kena naikkan berat badan. So nak naikkan berat badan ni sebenarnya kena makan dengan banyak. Bukan makan sedikit, bukan elak makanan, bukan takut nak makan. Kena makan. Okay. So kalau siapa-siapa yang dah lama join saya punya group Telegram, diorang akan perasan yang saya selalu bagi tahu amalkan pemakanan sihat dan seimbang. Amalkan sihat seimbang ni dia bukan untuk pesakit kanser je tau. Dia sebenarnya adalah memang asas saranan yang kita bagi pada orang yang sihat pun. Patutnya orang kanser ni kan saya cakap tadi patut makan minum ambil high calorie high protein. Tapi because of keadaan kanser tu sendiri, sometimes dia memang tak boleh nak ambil pun. Daripada, nak tambah daripada pengambilan biasa pun tak boleh. In fact, kadang-kadang lagi rendah daripada apa yang diambil seharian kan. Jadi, kita akan aim supaya diambil secara sihat dan seimbang dulu. Macam keperluan makanan orang yang sihat. Jadi, tak perlu nak apa kita panggil nak elak makanan ke apa, tak perlu. Jadi bila kita kata sihat dan seimbang dia, prinsip seimbang saya cerita pasal seimbang dulu. Nanti balik ataupun orang kata boleh Google ataupun boleh juga tengok video saya di dalam YouTube channel MN_channel. Dalam tu saya ada cerita pasal sihat dan seimbang. Okey, seimbang ni maksudnya dekat plate atas makanan kita tu, okey, dalam plate yang kita nak ambil hari-hari tu, kita kena ada unsur makanan yang kita panggil daripada kumpulan karbohidrat. Okey. Karbohidrat ni adalah ataupun orang panggil kanji lah kalau bahasa pasar dia. Okey. Nasi. Karbohidrat ni dia ada dua jenis. Satu kita panggil karbohidrat ringkas, satu karbohidrat kompleks. Lupa pula. Karbohidrat ringkas dengan karbohidrat kompleks ni fungsi dia adalah untuk bagi tenaga. Tenaga macam saya suka guna kalau kata kita ada kereta ataupun ada motor. Kereta dengan motor nak bergerak, nak berjalan kena isi minyak kan. Karbohidrat ni adalah kita manusia punya sumber minyak. Apa fungsi tenaga tu? Minyak tu adalah untuk, bukan minyak yang masak tu kan. Maksud saya tenaga tu. Tenaga tu adalah sumber karbohidrat. Karbohidrat tu adalah sumber tenaga. So tenaga tu yang dibekalkan oleh karbohidrat ni fungsi dia adalah untuk kita punya badan ni jalankan aktiviti. Contoh, nak bercakap, nak bernafas, nak mengelipkan mata, nak gerakkan tangan, perlukan gula. Dan macam saya cakap tadi,
karbohidrat ni dia ada dua jenis, ringkas dengan kompleks. Kompleks ni biasanya dalam bentuk macam nasi, bubur, roti, spaghetti, makaroni, kentang, ubi kayu, mi keledek, mi, mihun, kuih tiaw, itu adalah karbohidrat ringkas. Organik biasa ada tinggi kanji ke semua boleh makan. Tapi dia orang kata bukanlah sampai perlu amalkan organik ke, tidak. Yang biasa tu pun tak apa. Yang penting kena ambil. Tapi pinggan tu mesti ada ambil. Jangan kita avoid. Okay, biasanya orang kanser ni satu yang dia cukup pantang adalah karbohidrat yang kita panggil karbohidrat ringkas. Iaitu datang daripada jenis gula. Tak kisahlah gula putih ke, gula perang ke, gula tebu ke, ataupun buah-buahan ataupun susu. Buah-buahan ni pun sejenis gula ringkas ya. So biasa kalau you all Google, biasa orang akan cakap gula tak boleh makan, aktifkan kanser, sel kanser semula. Tidak, benda tu tak berfungsi macam tu. Kena ingat bila sel kanser dengan badan kita ni, bila untuk pesakit kanser dia ada sel kanser dan dia ada sel yang sihat. Okay? Sel kanser, sel sihat. Sel sihat dia nak berfungsi, nak lawan penyakit, nak bunuh sel kanser, nak orang kata bergerak, hantar makanan, hantar oksigen dalam badan kita. Dia memerlukan tenaga untuk berfungsi, dan tenaga tu dalam bentuk gula. Okay, sebab karbohidrat kompleks tu macam nasi yang kita makan, bila badan kita cerna kan, dia akan hasilkan gula juga. Okay, so dia perlukan benda tu. Sel kanser, betul, dia memang orang kata akan makan gula dan dia pun akan bertumbuh membiak macam kata sel sihat. Tapi dia sel yang abnormal. Bila abnormal, tak ada gula pun dia boleh membiak. Jadi, sekarang ni kalau kata kita terhadkan pengambilan makanan kita, especially macam gula, gula ke apa ni kita tak makan konon sebab kita takut sel kanser ni, tapi sel sihat masih memerlukan tenaga tersebut. So, kita melemahkan sel sihat instead of kita melemahkan sel kanser. Sel kanser ni dia dah tak normal tau. So, kalau kata kita suppress dia macam mana pun, kalau dia nak hidup membiak, dia hidup membiak juga. Dia boleh survive sendiri. Ini sebenarnya apa yang saya nak fahamkan. Lebih dia tak jadi macam tu, tapi pemahaman dia adalah begitu. So sebenarnya salah untuk kita mengelakkan orang kata benda-benda manis ni. Sebab apa? Ada satu-satu masa, contoh kadang-kadang throughout the treatment, kita tiba-tiba tak ada selera makan. Kita tiba-tiba macam kata langsung tak boleh bau makanan. Bau makanan macam nasi. Benda yang kita suka makan pun jadi kita termuntah. Kadang-kadang the only thing yang dia boleh tolerate hanyalah buah-buahan ataupun minum air manis saja. Okay, at this kind of state, maksud dalam keadaan macam ni, actually kita allow je as long as you all dapat tenaga. Dan biasanya bila ada berkeadaan ni, contoh macam tak boleh langsung makan solid food macam nasi, tak boleh makan ayam, ikan sebab bau, rasa, tak ada rasa, altered taste. Kita akan sarankan ambil susu yang khas lah untuk orang kata untuk digunakan, macam pernah dengar tak? Ensure, Nutri-Optimum, Dextrosol, Glucena, maybe orang kata untuk setengah-setengah orang kata keadaan maybe kena guna Peptamin, banyak-banyaklah susu, banyak susu. Okay, so susu ni kadang kita prescribe berdasarkan kepada keadaan pesakit. So, susu ni mampu untuk gantikan khasiat kita makan sepinggan nasi tu. Okay? Jadi, lepas ni, kalau boleh lepas dengar talk saya ni, jangan kata avoid all the food. You all sekali-sekali teringin nak makan aiskrim tu, makanlah. Teringin nak makan kek tu, makanlah. Especially kalau keadaan memang tengah waktu tu tak mampu nak makan dengan amount yang banyak. Kadang-kadang kita suruh dia makan kek sepotong kecil tu pun tak apa. Sebab makan kek tu boleh dapat protein, boleh dapat gula dan kalori dia sama macam kita makan sepinggan nasi. So macam lagi bagus lah dengan amount yang sikit, you all boleh ambil tenaga sebanyak macam kita makan nasi sepinggan dengan lauk. So jangan avoid, jangan takut, jangan orang kata percaya orang kata tak boleh makan itu, tak boleh makan ni. Itu tak betul. Tak ada makanan, bukan makanan. Macam mana kan? Makanan tak salah. Yang salah tabiat makan kita. Okay? Makanan tu Allah ataupun Tuhan jadikan ada sebab, ada fungsi, ada kebaikannya kepada manusia. Jadi jangan dielak. Macam